Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Okay. Waalaikumsalam pada yang menulis salam tu. Waalaikumsalam. Saudara Akmal, Saudara Ali, Faiz. Maaf semalam dah tak dapat join. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, boleh tengok rakaman insya-Allah nanti. Amirul Ashraf, Nazim, Sahimi, Jinuh, Irwan, Abang Jamal, Afiq Tahir dan lain-lain yang sedang menonton. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan pada kuliah kita. Malam ni insyaAllah kita sambung siri yang ke-14 kuliah kita, Matan Safinatun Najah. Kita sambung lagi pada perbincangan malam ni, yakni malam tadi kita berhenti setakat yakni setakat qasad syarat Fatihah. Dan malam ni dia akan sebut, pengarang akan sebut sambungan, iaitu yang berkaitan yang berkaitan dengan tasydid surah Fatihah. Okey, tasydid surah Al-Fatihah. Okey, baik. Tashdidatul faslun, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Okay. Faslun tashdidatul fatihati 14. Fasal tasydid yang dalam surah Fatihah ada 14. Lalu dia sebutlah di atas pertamanya Bismillah, satu Bismillah atas lam, yang kedua di atas Ar-Rahman, Ar-Rahman ra, Ar-Rahim ra, Alhamdulillah lam tu, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Middin, Iyyaka na'budu, lagi wa iyyaka nasta'in. Kemudian di atas ihdinas siratal mustaqim, atas sad, dan juga siratal ladzin, atas lam tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Okey, itu 14 semua. Khalid, waktu Pahat clear. Pertama Ali, banyak soalan hantar ni tak naik. Tu semalam tak jawab tu. Tak perasan, dia tak keluar di sini. Okey, baik. Okey, Kahirah clear. Okey, insya-Allah. Baik, jadi saya tak bacalah secara detail ni, faham dah. Maksudnya dia nak cerita kepada kita dalam surah Fatihah ni ada 14 tasydid. Jadi dia sebut satu persatu supaya jangan kita tinggalkan kalimah-kalimah yang ada tasydid ni. Kalau tak ada tasydid, bermakna seolah-olah hilang satu huruf. Sebab tasydid ni dia asalnya dia 2 huruf. Contohlah kita kata Ar-Rahman, dia ejaan asalnya alif, ra mati, ar, ra hidup, ra, ar-ra. Tetapi dia gabungkan, kompres, jadi gabungkan ra tu tadi satu saja, kemudian diletak tanda tasydid. Kita Melayu panggil sabdu. Jadi sebenarnya dia ada 2 huruf situ. Bila kita tak tasydid, bermakna kita hilang satu huruf. Ar-Rahman, jadi kita baca satu, Ar-Rahman. Jadi makna hilanglah satu huruf. Bila hilang satu huruf, surah Fatihah ni semua hurufnya mesti dikeluarkan mengikut hak-haknya. Jadi bila tak cukup huruf, maka semayang kita tadi tidak sah. Okey? Kalau kita masih dalam semayang lagi, kita kena ulang semula semayang tu. Kena ulang semula bacaan tadi. Kalau kita dah lepas semayang, maka kita kena baca, kena apa benda? Kita kena
ulang balik semayang tadi. Okey. Baik, tuan-tuan semua, selesai masalah tadi. Boleh Jalan tuan-tuan semua. Kalau ada soalan, tulis, kemudian nanti di hujung nanti saya akan jawab insya-Allah. Kemudian kita akan masuk pada fasal yang seterusnya, faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Disunatkan untuk mengangkat tangan pada 4 tempat. Okey, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', disunatkan untuk mengangkat tangan pada 4 tempat. Maksudnya dalam semayang, ketika kita semayang ada 4 tempat disunatkan untuk kita angkat tangan. Angkat tangan macam mana? Angkat tangan macam ni. Okey? Selain daripada 4 tempat ini, tidak disunatkan kita angkat tangan. Jadi, kalau kita angkat pun tak dapat pahala. Jadi, di tempat yang 4 ini, disunatkan untuk kita angkat tangan. Baik. Yang pertama, tempat yang pertama, inda takbiratil ihram. Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram ni masa mula-mula kita nak takbir. Mula-mula kita nak masuk sembahyang, kita takbir. Nama takbir tadi itu adalah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Kenapa dipanggil dia takbiratul ihram? Sebab dengan takbir tadi menjadikan haram ke atas kita perkara-perkara yang halal sebelum daripada kita takbir. Contoh, sebelum daripada kita takbir tadi, kita halal minum. Tetapi bila kita takbir Allahu Akbar, tak boleh minum. Sebelum daripada kita takbir tadi, boleh makan. Lepas takbir Allahu Akbar, tak boleh makan. Sebelum daripada kita takbir tadi, kita halal bercakap. Tapi bila kita takbir Allahu Akbar, haram cakap. Sebab itu dipanggil takbiratul ihram. Ihram tu mana haram. Haram benda yang halal sebelum daripada itu. Baik. Jadi tempat yang pertama yang disunatkan kita angkat tangan ialah yang pertamanya ketika takbiratul ihram. Mula-mula kita nak sembahyang. Okey, itu tempat pertama. Jadi macam mana angkat tangan tadi? Macam-macam mana pun kita angkat tangan, dapat pahala sunat. Kan? Angkatlah macam-macam mana pun dapat pahala sunat. Untuk dapat pahala sunat tu, angkat tu, dapat dah. Cuma yang akmal, maksudnya yang sempurna, untuk dapat pahala penuh, yang sunat penuhnya ialah ada caranya. Caranya adalah beberapa cara. Cuma cara yang paling muktamadnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i ialah mula-mula sebelum kita semayang tu, kita tengok ke tempat sujud. Masa kita berdiri tu, kita tengok tempat sujud. Okey? Lepas pada kita tengok tempat sujud tadi, kita hadirkan niat dalam hati. Bila kita hadirkan niat dalam hati, jangan bagi hilang niat tu tadi, sampailah kita takbir. Maka kita pun start Allah. Bila kita start Allah, tangan di bawah lah. Allah, bila sebut A tu tadi, mulalah mengangkat tangan. Mula angkat tangan. Jadi, permulaan angkat daripada bawah, mula angkat bersama dengan mula sebut Allahu Akbar. Jadi Allah, okey macam tu. Bermula daripada bawah. Allah daripada bawah sampailah tamatnya bila mana? Dan tamatnya dalam bila sampai kepada tangan, bila dah naik, ibu jari berbentulan dengan cuping telinga, dan yang jari ini di atas, bahagian atas telinga, dalam keadaan tangan ini menghadap ke arah kiblat, dan mengikut Imam Ramli, sunat dicondongkan sikit macam tu. Imam Ibn Hajar kata tak payah condong, lurus, dan jari ini direnggangkan sedikit. Renggang macam tu, jangan rapat macam ni, direnggangkan macam tu. Jadi kita daripada bawah, okey, saya buat sekali lagi, kita daripada bawah tangan, Allahu Akbar. Maksudnya sampai sini dah bunyi ra, bar. Gitu. Jadi mula angkat ketika mula takbir, dan tamat gerak angkat tadi apabila sudah tamat takbir. Jadi Allahu Akbar. Di sini, bar di sini. Walaupun ada cara-cara yang lain banyak lagi. Ini cuma pendapat yang kuat di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi dihadap
tangan ini menghadap lurus ke depan, tapak tangan ini menghadap ke depan, lurus ke atas dan dijarangkan sedikit. Macam tu. Jadi ibu jari ini berbetulan dengan cuping telinga. Bukannya rapat begini, berbetulan. Yang atas di sini. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tidak ada khilaf di antara lelaki dan perempuan. Tidak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Lelaki pun sama macam ni, perempuan pun sama macam tu. Cuma Imam Ramli kata dicondongkan sikit supaya jari ini menghadap ke arah kiblat. Condong macam tu. Condong ke depan. Okey. Tapi Imam Ibn Hajar kata tak sunat, lurus saja ke atas dan dijarangkan sikit. Kenapa tak rapat? Supaya setiap jari ni menjalankan ibadat dia masing-masing. Kalau rapat ni maknanya satu je. Jadi ini asing, maknanya setiap satu jari ni menjalankan ibadat dia secara tersendiri. Boleh tuan-tuan semua? Itu. Angkat takbirnya mula daripada bawah. Allahu Akbar. Bila dah habis akbar tadi, diturunkan dan diletakkan di bawah dada dan di atas pusat dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Okey, di atas di bawah dada, di atas pusat. Dada maksudnya bawah daripada labu susu tu, ni, tu bawah tu di bawah dada lah. Dan di atas pusat, di antara dada dan pusat. Diletakkan di tengah-tengah. Itu yang disebut dalam kitab fiqh. Dia diletakkan di tengah-tengah. Okey, macam tu. Ni mazhab Syafi'i. Selesai. Tempat yang kedua disunatkan untuk kita mengangkat tangan ialah wa'in dan rukuk, ketika kita hendak rukuk. Baik, kita berdiri sekarang ni, kita nak rukuk. Allahu Akbar. Macam tu. Bila jari di atas ni, okey. Allahu Akbar, turun. Okey. Rukuk tadi, turun. Jadi, sunat angkat. Jadi, cara yang sempurnanya untuk angkat tadi, dia kata apa benda? Jadi, mula takbir tadi, bila dah tangan tadi berbetulan dengan telinga tadi, betulan dengan telinga tadi, dah selesai tadi, Allah, macam tu. Bukan kata Allah sampai sini, tamat macam takbir Ratu Ihram tadi. Okey. Allahu Akbar. Tamatnya bila dah masuk pada rukuk. Hikmahnya supaya tidak ada satu pun perbuatan semayang kita bergerak tanpa ada zikir. Jadi dipanjangkan zikir itu tadi. Okey, baik. Yang ketiga, wa'in dal i'tidal, ketika dia nak bangun daripada rukuk ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jadi caranya, bila dia tengah rukuk tadi, dia nak bangun, maka dia start bangunlah, sebut Sami Allahu liman hamidah. Bila dia dah dekat nak berdiri tu, dia angkat tangan. Okey, angkat tangan dan lepaskan di bawah. Ada juga satu qaul yang kata letak di bawah dada. Mazhab Syafi'i juga. Cuma kita tak amalkan di Malaysia ni lah. Jadi, pendapat yang kita amalkan di sini ialah kita lepaskan di tepi. Sami Allahu liman hamidah di tepi. Okey? Jadi Sami Allahu liman hamidah sampai berdiri baru berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Bila dah berdiri lurus baru sebut Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Okey, itu tempat yang ketiga. Jadi mula bergerak tadi kita pun sebut daripada rukuk, mula bergerak ke i'tidal, sebut Sami Allahu liman hamidah. Okey? Dan yang keempat, sunat angkat tangan yang keempat ialah ketika mana berdiri daripada tasyahud awal. Iaitu kita lepas rakaat kedua, kita ada tasyahud awal. Okey, lepas tasyahud awal tu habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Habis tasyahud awal. Kita pun nak bangun masuk ke rakaat yang ketiga. Allahu Akbar. Maka bila kita bangun berdiri lurus tadi, angkat tangan. Okey. Allahu Akbar. Okey. Itu saja 4 tempat yang disunatkan kita angkat tangan. Selain daripada 4 tempat ini, tidak disunatkan kita angkat tangan.
Okey, ada juga orang dia angkat tangan lepas bangun daripada rakaat pertama masuk rakaat kedua. Pertama masuk rakaat kedua dia angkat tangan. Allah, dia angkat tangan. Itu tak sunat angkat tangan. Ataupun bangun daripada rakaat ketiga nak masuk ke rakaat keempat. Itu pun sama, tidak disunatkan untuk angkat tangan. Yang sunat angkat tangan ialah daripada rakaat kedua masuk ke rakaat ketiga selepas daripada tasyahud, lepas daripada tasyahud awal. Okey, itu sahaja. 4 tempat. Selesai. Baik, seterusnya kata pengarang qala faslun syurutus sujudi sab'ah. Habis dia ada cerita, dia akan masuk cerita pula tentang syarat-syarat sujud. Ni kena ambil perhatian juga ni. Kadang-kadang sujud kita ni jadi tak sah kalau kita tak ambil perhatian. Baik, syarat yang pertama an yasjuda ala sab'ati a'dha'i. An yasjuda ala sab'ati a'dha', hendaklah dia sujud di atas 7 anggota. 7 anggota. Sujud di atas 7 anggota. Apa 7 anggota sujud? Yang pertama dahi. Ini dahi. Yang ni yang selain daripada sidghai, ni tulang pelipis, tepi ni bukan dahi, tengah ni semua dahi. Lebarnya di antara tempat tumbuh rambut sampai ke tengah kening ni. Ini sujud kena sujud guna anggota dahi ni. Tak kisahlah tengah ke, tepi belah kanan ke, tepi belah kiri ke, tak ada masalah. Jenis dia nak sujud sengit gitu, boleh, tak ada masalah. Tak tahu pasal apa. Kan? Ataupun nak sujud ke sengit ke sebelah kanan, boleh. Yang penting yang diletakkan tadi adalah bahagian dahi. Okey, bahagian dahi, sini bukan dahi ni, tepi ni, sadrai ni bukan dahi, pelipis. Tengah ni adalah dahi. Di antara dua tempat tumbuh rambut ni dengan tempat tengah kening. Ada sebahagian orang dia sujud, dia gunakan atas ni. Ni. Cuba tuan-tuan tengok orang yang tak belajar semayang. Dia sujud duk begitu kepala dia. Jadi yang kenanya bukan dahi, yang kenanya dahi. Yang kenanya kepala. Naknya dahi. Jadi masalahnya nak kena yang naknya ialah kena dahi. Dahi ni. Kepala. Ada jenis tojoh macam tu. Masya-Allah. Kan? Okey. Baik. Jadi ingat dahi. Anggota yang kedua dan ketiga tapak tangan. Ni tapak tangan. Sunat diletakkan semua sekali, tapi kalau letak sebahagian daripada tapak tangan pun okey dah. Kalaulah dia sujud macam ni, sujud macam ni, maka sujudnya tadi tidak sah. Sujud macam sujud tidak sah. Sebab apa? Sebab itu bukan bahagian ataupun bukan anggota sujud. Dia naknya dengan tapak tangan. Ni bukan ni. Ni hujung jari. Okey. Yang seterusnya anggota yang seterusnya yang ketiga, 2, 3 tu, kemudian 4 dan 5, anggota yang keempat dan kelima ialah 2 lutut. 2 lutut tu kena sujud. Kena sujud. Okey? Guna dengan 2 lutut. Kena rapat menggunakan 2 lutut tadi. Dan yang ke-6 dan ke-7 butuni asabi'i al-qadamain. Yang ni perut 2 tapak kaki. Jadi bawah tu kena lipat. Jadi ada soalan 2-3 malam lepas, ada orang yang semayang tak lipat tapak kaki. Macam mana semayangnya? Okey, semayangnya kalau ikut mazhab Syafi'i tidak sah. Tetapi kalau mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, okey, ada yang kata itu bukan syarat. Jadi kita disuruh untuk sujud 7 anggota. Nanti di belakang nanti dia akan sebut secara detail 7 anggota tu. Cuma saya sebut awal-awal dulu sebagai maklumat awal. Syarat yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dan adalah jabhah, dahinya tadi maksyufah. Dahinya ini maksyufah, terbuka. Maksudnya tak boleh dahi itu tadi tidak terbuka. Dahi mesti dalam keadaan terbuka. Kalau dahi tidak terbuka,
maka sujud tadi tidak sah. Sebagai contoh, seorang tu dia pakai kopiah, dia tutup habis dahi dia macam tu. Kan, tutup, tak ada. Kemudian dia sujud atas kopiah ni. Maka dahi ni tidak terbuka, ada penghalang di antara tempat sujud dia tadi dengan apa? Dengan dahinya. Maka sujudnya tadi tidak sah. Okey? Kena ambil tengok kalau pakai serban apa semua, selaklah sikit biar bagi nampak dahi. Biar dahi kena masa sujud. Kalau kita sujud di tempat sujud kita tu katalah ada daun. Kita pun sujud atas daun tadi. Okey, sujud tadi sah. Kan? Kemudian kita bangkit sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, daun tadi melekat kat kepala. Kat dahi ni. Kepala pula. Melekat kat dahi. Kemudian kita sujud kali kedua, sujud kali kedua tadi, dahi kita dah tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan daun tadi hak lekat tadi. Sujud kali kedua tadi tidak sah. Jadi kena bangun dan buang daun baru sujud balik. Bangun, buang daun dan sujud balik. Jadi termasuk dalam kategori yang menghalang sujud ini ialah rambut. Bagi orang yang rambut panjang. Rambut panjang, rambut dia panjang, maka bila dia semayang, bila dia sujud, turun rambut dia ni, tertutup dahi. Kan? Tertutup. Tak ada satu pun bahagian dahi yang terbuka. Okey? Jadi tertutup dahi, maka sujudnya tadi tidak sah. Sebab itu di dalam kitab syarah ni dia kata apa? Wala yadur wujudu sya'rin nabitin fil jabhati. Tidak mengapa ada apa? Ada rambut yang tumbuh di dahi. Katalah orang tu tumbuh rambut di dahi, itu tak ada masalah, sah. Pasal dia jenis luar biasa. Dahi dia tumbuh rambut. Bi khilafin nazil minar ra'si. Bersalahan rambut yang turun daripada kepala. Rambut yang tumbuh dalam kepala, dia turun ke depan. Maka pada waktu itu tidak sah sujud kerana tertutup dahinya dengan sesuatu. Jadi, dahi saja. Yang syarat kena buka ni, dahi saja. Okey. Yang lain, tidak syarat buka. Sebab ada juga katanya, tangan kena buka tak? Tak, tangan tak wajib buka. Cuma sunat saja dibuka tangan. Yang seterusnya yang ketiga, syarat yang ketiga, at-tahamul bi ra'sihi. Kena memberatkan kepala dia. Maksudnya, kalaulah diletakkan kapas di bawah tempat dia sujud tu, kapas tu dia dikemik. Itu masuk. Maksudnya dia kena lepas. Sebab ada orang yang sujud, dia gantungkan dahi dia tu, dia orang panggil apa? Berberat kepada tangan. Jadi bila dia terberat pada tangan, macam seolah-olah tergantung dahi dia, tak cecah ke lantai dan tak lepas. Jadi maksudnya kena lepaskan, kena lembutkan tangan, dahi tu bagi lepas, sampai ke lantai tadi. Jangan kita gantungkan dahi kita tadi. Itu maksud syarat yang ketiga, at-tahamul bi ra'sihi, ini diberatkan dengan kepalanya. Syarat yang keempat, adamul, apa benda ni? Tak nampak pula. Tengok ayat ni. Syarat yang keempat, adamul huwi li ghairihi. Dia tidak turun kerana perkara yang lain. Maksudnya, masa dia turun tadi memang dia turun untuk sujud. Semua perbuatan semayang lah. Kita kena qasad, masa kita nak turun adalah kita nak turun nak buat benda tu. Contoh, kalau telefon dia bunyi berderin, tring, telefon dia di bawah. Dia pun turun nak tekan telefon, sambil-sambil nak tekan telefon, dia pun terus jadikan sujud. Betul lah dia nak sujud dah, dia pun turun buat sujud. Maksudnya masa dia turun tadi bukan untuk sujud, tetapi dia sujud, dia turun tadi adalah untuk tekan telefon. Dia kena bangun balik dan turun semula. Kalau dia terus macam tu, tak jadi sujud dia tadi. Sebab apa? Sebab waktu dia turun bukannya dengan qasad, dengan niat dia nak sujud, tetapi dengan qasad ataupun niat untuk buat benda yang lain. Okey? Yang syarat yang nombor 4 ni untuk semua perbuatan semayang. Kalau nak rukuk, mesti qasad nak rukuk. Okey? Bukan kata dia masa dia berdiri tu dia sakit belakang, dia pun tunduk. Alang-alang sujud lah kata, alang-alang rukuk lah.
Yang tu tak jadi. Pasal masa dia turun tadi, dia turun kerana sakit belakang. Dia pun rukuk tu tu tak sah rukuk macam tu. Semua perbuatan rukun fi'li, perbuatan dalam sembahyang, mesti perbuatan tadi kita buat dengan qasad, nak buat benda tu. Kalau kita nak buat benda lain, masa kita start nak buat, tapi kita jadikan benda rukun tadi, maka rukun tadi itu tidak sah. Okey, syarat yang keempat ni untuk semua rukun fi'li. Baik, syarat yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Jangan dia sujud di atas sesuatu yang bergerak apabila dia bergerak. Misalnya apa benda? Apa yang ada atas badan kita, bila kita gerak, dia bergerak. Maka tidak boleh sujud di atas sesuatu itu. Misal, ni kan saya pakai jubah ni yang ada benda ni. Jubah yang ada benda ni, bila saya gerak, dia bergerak. Kan? Benda ni bergerak. Maka bila saya nak sujud tadi, dia pergi ke depan. Saya pun sujud di atas benda ni. Maka benda ini tidak boleh. Pasal apa? Sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerak kita. Maka sujud atas benda ini tak boleh. Kena alih dan sujud semula. Boleh kan? Kena angkat, alih dan sujud semula. Misal yang lain lagi, kita pakai serban ekor panjang. Ekor ni kalau kita gerak, dia bergerak. Maka masa kita turun sujud, ekor tu pergi ke depan. Maka kita pun sujudlah di atas ekor serban tadi. Sama. Sujud yang macam tu tidak sah. Sebab apa? Sebab ekor serban tadi bergerak apabila kita gerakkan. Misal yang lain lagi, contoh lengan tangan ni. Lengan baju ni, katalah kita pakai jubah yang lengan besar, jubah Sudan tu, yang jenis lengan besar. Masa kita turun sujud, lengan dia pergi berkumpul, lengan baju ni pergi berkumpul depan. Kita pun sujud atas lengan baju tadi. Maka sama juga tidak sah kerana kita sujud di atas sesuatu yang di atas sesuatu yang bergerak dengan gerak kita. Tu. Termasuk dalam kategori ni iaitu telekung perempuan. Muslimat dia pakai telekung dia ni labuh. Maka bila dia turun sujud, maka telekung dia tadi pergi ke depan. Dia pun sujud di atas hujung telekung tadi. Hujung telekung tadi bila dia bergerak dengan sebab pergerakan yang tadi. Jadi dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Jadi kiaslah. Misalnya apa-apa sahaja. Yang lain lagi. Ridak kita pakai dan sebagainya. Walaupun kalau benda itu tak bergerak dengan kita gerak. Contoh ekor serban yang panjang. Kita pakai serban ada 4 meter. Kita balut, ekor tu sampai ke lantai. Boleh buat apa? Boleh buat sejadah pula ekor tadi. Kita pun gerak. Bila kita bergerak, yang ekor tadi tak bergerak, pasal panjang sangat, yang sejadah tadi. Kita sujud atas ekor serban yang kita buat sejadah, yang sambung sampai ke bawah tu. Yang itu okey, sah sujud tadi. Sebab apa? Sebab benda tu tadi tidak bergerak apabila kita gerakkan dia. Boleh? Apabila kita bergerak, dia tidak bergerak bersama dengan kita. Baik, syarat yang seterusnya, dia kata apa? Syarat yang seterusnya, wartifa'u asafilihi ala a'ali. Syarat yang seterusnya iaitu syarat yang keenam. Hendaklah tinggi bahagian bawah di atas bahagian yang atas. Maksud macam mana? Punggung kita kena lebih tinggi daripada kepala dan bahu kita masa kita sujud. Maksudnya jangan sujud mendatar. Kalau kita sujud mendatar, maksudnya bahu kita dengan punggung kita sama level, maka sujud kita tadi tidak sah. Jadi mesti bahagian punggung lebih tinggi daripada bahagian atas kita. Bahagian bawah lebih tinggi daripada bahagian atas, iaitu maksudnya punggung kita tinggi daripada kepala dan bahu kita. Itu maksudnya. Jadi kalaulah ada orang tu jenis sujud mendatar, sampai ke sama level punggung dengan kepala dan bahu, maka sujudnya tidak sah. Melainkan ada keuzuran. Uzur macam mana? Contohnya lah dia semayang atas sampan. Dia tak boleh sujud goyang-goyang. Jadi dia terpaksa sujud meniarap. Pada waktu itu sahlah semayang tu. Kenapa? Kerana ada keuzuran. Dan syarat yang terakhir untuk sujud ialah
wa tama'ninatu fihi, dan tama'ninah di dalam sujud. Maksudnya selepas daripada dia turun tadi, dia kena berhenti sekejap. Itu panggil tama'ninah. Dia berhenti sekejap, dan berhenti sekejap tu paling kurang kadarnya subhanallah. Kadar membaca subhanallah itu paling minima. Maka dalam kadar itu tadi, bila dia sebut subhanallah lebih kurang kadar tadi, maka dikira sebagai tama'ninah. Kalau dia sujud tak berhenti, dia turun berdebuk, dia turun naik, maknanya tak ada tama'ninah, maka sujudnya tidak sah. Turun bab, kena tetap anggota. Tetap tu minimalnya kadar macam mana? Kadar subhanallah. Kadar sebut subhanallah. Bukan semesti kita sebut subhanallah. Kadar kita sebut subhanallah. Subhanallah. Berapa saat tu? Lebih kurang 2 saat. Okey. Itulah 7 syarat. Syarat apa? 7 syarat sujud. Kalau cacat salah satu daripada 7 syarat ini, maka sembahyangnya tidak sah. Sebab apa? Sebab sujud tak sah, automatik sembahyangnya tidak sah. Tetapi kalau Dan komen kat mana? Tak keluar dah. Syahidan. Nampak naik komen tapi tak keluar kat sini. Komen kat ni lah, Dan. Komen kat Pish. Baik. Katalah kita dalam semayang lagi. Kalau lah lepas semayang, kita kena semayang semula. Tapi kalau dalam semayang lagi, kalau masih dalam semayang lagi, bermakna kita tengok kita nak selesaikan situasi. Sujud tadi tidak sah. Katalah sujud di rakaat pertama, sujud yang pertama tak sah. Di rakaat pertama, sujud pertama tak sah. Okey. Kita masih dalam semayang lagi. Kita masuk rakaat kedua, kita teringat sujud pertama di rakaat pertama tak sah. Okey, apa kita nak buat? Sama je situasi dia macam baca Fatihah semalam. Apa kita kena buat? Kita kena undur pergi sujud semula. Undur. Bukan undur ke belakang bergerak dah. Maksudnya kita kena ghostan perbuatan sembahyang tu pergi sujud. Kalau sekarang ni kita tengah qiyam, terus pergi sujud. Terus sujud balik. Faham? Sujud tu sujud yang pertama tadi yang tak jadi. Lepas pada tu bangkit, sujud sekali lagi yang kedua, teruskan susunan sembahyang semula. Okey, dan sunat sujud sahwi selepas daripada kita baca tasyahud akhir. Baik, sebelum bagi salam. Sekiranya kita sedar kecacatan itu selepas kita dah buat benda yang sama. Baik, sujud yang pertama di rakaat pertama kita cacat. Baik, kita sedarnya setelah kita sujud yang kedua di rakaat yang kedua. Mana selepas kita buat benda yang sama di rakaat yang seterusnya. Kan? Sujud yang pertama kita cacat di rakaat pertama, kita sedar selepas sujud yang kedua. Kalau kita sedar semasa sujud yang pertama, rakaat yang kedua, itu lain. Ini kita sedar selepas daripada tu. Maksudnya di sujud yang kedua, rakaat yang kedua. Okey, nampak gambaran? Baik, sujud yang kedua, yang pertama yang dibuat tadi, dia masuk ke sana. Dia masuk ke sana. Dia ganti ke sana. Sujud yang kedua kita buat tu, maksudnya sujud yang kedua rakaat yang pertama tadi. Maka rakaat kedua yang kita buat tu tak jadilah. Pasal sujud yang kita buat tu masuk ke sana. Maka kita duduk di rakaat kedua tu sebenarnya kita baru duduk di rakaat pertama. Kita duduk di rakaat kedua tu sebenarnya kita baru duduk di rakaat yang pertama. Maka kalau sembahyang zuhur, pada anggapan kita di rakaat keempat, sebenarnya dah baru rakaat yang ketiga. Jadi kita kena tambah satu lagi, jadikan rakaat keempat. Jadi orang nampak macam sembahyang 5 rakaat, tetapi sebenarnya kita sembahyang 4 rakaat. Kenapa? Kerana kecacatan pada sujud yang orang lain mungkin tak perasan, kita je tahu. Mungkin orang lain tak nampak kita pakai serban tertutup, bergerak dengan kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dan sebagainya. Baik, selesai. Itulah lebih kurang. Kemudian dia kata khatimah, a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu, dahi, wa butuni asabi'il kaffaini, dan 2 perut tapak tangan, termasuklah tapak tangan dan juga jari. Okey, tidak semestinya semua,
Sikit pun tak apa. Sebahagian pun tak apa, sah. Cuma sunat diletakkan semua. Warrukbatani, dan 2 lutut. 5, 6, apa benda 4 dan 5, 2 lutut. Dan 5, 6, apa benda 4 dan 5, dan 6 dan 7, butuni asabi'ir rijlaini, iaitu perut anak jari, jari-jari perut jari, ar-rijlaini, kaki. Jadi perut bahagian bawah. Sebab tu kena lipat lah perut di bawah. Sebab kalau di sini, ni tak dipanggil perut. Hujung jari kita kaki ni, itu bukan perut. Perut tu di bahagian bawah. Sebab tu kena lipat. Lipat tu tak ada khilaf. Kalau tak lipat tu ada khilaf. Ada yang kata sah, ada yang kata tak sah. Okey? Apa Abang Syed? Nampak letih? Bukan letih. Letih duduk bersila. Letih duduk kat rumah. Okey? InsyaAllah. Baik, yang seterusnya kita akan masuk tasdidatut tasyahud 21. Tasdid dalam tasyahud ada 21. Yang ni saya tak baca lah tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan cari sendiri lah. Dia sebutlah panjang lebarnya. Okey? Di atas at-tahiyyah ada 2 kan? At-tahiyyah. Kemudian as-salawah ada 1. Dikira semua. Jadi sebab itu kitab Safinatun Najah ni sesuai untuk orang yang baru mula belajar. Jadi kitab pemula dia panggil, kitab untuk mula-mula belajar dalam kitab Arab lah, jenis style kitab Arab. Jadi maknanya dia kira semua sujud, apa benda sujud, tasydid untuk kita ada 21 semua. Jadi saya tak bacalah kerana kita nak jimatkan masa. Jadi benda ni tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kemudian dia pun sebut tasydidatu aqalli as-salati ala nabi arba'un. Tasydid sekurang-kurang selawat kata Nabi SAW ada 4 kan, iaitu Allahumma ada 2, Allahumma 2, salli 3, ala Muhammad 4. Itu paling minima untuk selawat kata Nabi SAW, salah satu daripada rukun sembahyang. Kemudian salam, wa aqallus salam, dan paling minima salam ialah assalamualaikum. Tu dah sah dah sembahyang dia. Wa rahmatullah itu sunat. Wa barakatuh tidak sunat tambah. Kalau salam kita hari-hari kita jumpa dengan orang, kita sunat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sunat jawab lebih pada tu lagi. Okey, tetapi dalam sembahyang sunatnya assalamualaikum warahmatullah. Setakat tu saja. Baik. Selesai ya. Jadi yang ada kitab tu, itu bab tasydid tu mudah saja, tuan-tuan tengok saja. Itu cuma dia bagi makluman pada kita berapa bilangan tasydid dalam tahiyat, berapa bilangan tasydid dalam selawat Nabi yang paling minima. Kalau nak buat teka-teki boleh lah, kan? Rasa nak buat teka-teki, kau tahu tak berapa tasydid dalam Fatihah? Gitu. Jadi kita dah belajar ni ada 14 kan. Dalam tahiyat berapa? Ada 21. Baik, selesai tuan-tuan semua. Yang seterusnya kita akan masuk malam ni, InsyaAllah kita akan masuk pasal membicarakan awqatus salah. Awqatus salah, yakni waktu-waktu sembahyang fardu. Jadi dia kata awqatus salati khamsatun. Waktu sembahyang fardu ini ada 5. Awalu waqti zuhri zawalu syamsi, wa akhiruhu masiru zilli syai'i mislahu. Permulaan waktu zuhur ialah gelincir matahari, dan akhir waktu zuhur ialah jadi bayang-bayang sesuatu itu sama seperti benda itu. Ni payah ni nak buat misal ni. Okey, saya buat misal. Tuan-tuan semua, ni matahari bulat ni, tuan-tuan semua, dia daripada bawah. Matahari ni daripada bawah, daripada bawah lah, sebelum daripada dia mencecah permulaan bumi kan, dia nak naik. Bila dia dekat dengan bumi ni, bila dia dekat dengan bumi, tu dia akan keluar fajar dan sebagainya, nanti saya sebut yang akan datang. Jadi bila dia naik sampai ke tengah langit, tengah-tengah langit tu, tu dia panggil waktu istiwa. Istiwa ni makna apa? Waktu rembang, dia panggil rembang. Jadi matahari duduk di tengah langit, itu istiwa, tengah-tengah langit istiwa. Ini belum masuk zuhur lagi.
Bila matahari itu mula bergerak condong ke arah ke depan, ke arah barat, timur terbit tadi, dia pergi ke arah barat sikit, maka itu dipanggil sebagai waktu gelincir matahari. Gelincir matahari itu masuklah waktu zuhur. Kemudian tamat waktu zuhur macam mana? Bila kita pacakkan satu tiang ke atas tanah, okey, lebih kurang 6 hasta, lebih kurang benda tu. Baik, bila bayang itu bergerak, dia bergerak bertambah. Bayang tadi sebelah timur, bila matahari gelincir, dia akan pergi ke sebelah barat bayang tu, kebiasaannya. Dia bergerak bertambah, sampailah bayang batang ini sama panjang dengan bayangnya. Bayang batang kayu tadi sama panjang dengan kayu tu tadi. Maka bila bila dah sama panjang tadi, habislah, tamatlah waktu zuhur. Itu maksud dia. Belajar juga, kena belajar lah. Takut sesat dalam hutan dan sebagainya. Walaupun kita kata dah ada jam hari ni, ada ni waktu semayang kat telefon dan sebagainya. Tapi kita kena belajar juga untuk sebagai ialah persediaan untuk kita. Okey, itu satu, waktu zuhur. Jadi dia kata akhir waktu zuhur ialah masiru zilli syai'i mislahu ghaira zillil istiwa, iaitu jadi bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan benda itu, tolak kepada bayang-bayang istiwa. Sebab kalau masa istiwa, masa matahari duduk atas kepala tu, kadang-kadang dia ada bayang, kadang-kadang dia ada bayang sikit. Jadi bila kita sama panjang tadi, tolak bayang tadi, makna ekstra sikit. Tu kalau dia ada bayang sikit, masa matahari duduk tegak atas kepala, dia ada bayang sikit. Jadi bayang tu sikit, kita tengok panjang ni. Bila dia tadi tambah, kita kena tambah bayang tu sepanjang bayang-bayang istiwa tadi ke depan sikit, barulah tamat waktu zuhur. Itu maksud. Wallahualam, tuan-tuan faham ke tak ni? Sebab saya bercakap seorang ni. Baik. Soalan seterusnya, yang kedua. Wa awwalu waqtil asri, dan mula-mula waktu asar, idza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Mula-mula waktu asar ialah apabila bayang-bayang batang kayu tadi sama macam dia dan tambah sikit. Maknanya bila dia bergerak lebih sikit, masuklah waktu asar, tamatlah waktu zuhur. Tadi tamat waktu zuhur, masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar, inda ghurubi syamsi, iaitu ketika terbenamnya matahari. Matahari terbenam. Matahari masuk, terbenam. Lenyap semua bulatan matahari, masuklah waktu maghrib. Jadi kalau kita duduk kat tepi pantai semua, kita nampak. Kan? Kalau kita duduk sini tak nampak. Kan? Kalau kita duduk di tengah-tengah ni tak nampak. Pasal banyak bukit, banyak apa, mana nampak. Tapi kalau kita duduk tepi pantai, insya-Allah kita nampak matahari terbenam dan sebagainya. Maknanya pada waktu dia hilang gaib semua bulatan matahari tadi, masuklah waktu maghrib. Bila tamat waktu maghrib, dalam mazhab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i, tamat waktu maghrib ialah apabila masuk waktu isyak. Tetapi dalam pendapat jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, dia pendapat baru tetapi tidak dipakai oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i memakai pendapat lama. Imam Nawawi kata pendapat lama, walaupun dia pendapat lama, tetapi dari segi dalilnya dia lebih kuat, lebih rajih. Jadi Imam Nawawi mentarjihkan pendapat lama. Jadi kalau mengikut pendapat baru, dia tamat waktu maghrib ni dalam kadar lebih kurang 5 rakaat. Okey, 5 rakaat. Apa rakaat 5 rakaatnya? Iaitu kita masuk waktu maghrib, bersiap untuk qamat, bersiap untuk tutup aurat dan sebagainya, ambil semayang. Semayang maghrib 3 rakaat, semayang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis tu semua, habislah waktu maghrib. Pendek je waktu maghrib mengikut qaul jadid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab tu kalau boleh maghrib ni jangan kita lewat-lewatlah, kita sedia sebelum daripada masuk maghrib. Cuma kita amal ni mazhab lama, qaul qadim, habis maghrib tu sampai kepada waktu isyak. Jadi dia sebut di sini pendapat lama lah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu apa benda? Habis waktu maghrib, iaitu wa akhiruhu ghurubush
Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Dan akhir waktu maghrib, tamat waktu maghrib, iaitu hilang mega merah. Di kaki langit tu ada warna mega merah. Mega merah. Hilang warna merah, ada kuning, ada putih. Itu tak kisah. Merah hilang, habislah waktu maghrib. Merah, yang merah. Okey, baik. Bila habis waktu maghrib, apa benda? Masuk waktu isyak. Jadi dia kata apa benda? Wa awwalu waqtil isya'i, dan mula-mula masuk waktu isyak, ghurubus syafaqil ahmar, hilang mega merah tadi. Mega merah tu hilang. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq, dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Habis tamat waktu isyak, bila masuknya waktu subuh. Masuk waktu subuh, tamatlah waktu isyak. Panjang waktu isyak sampai ke subuh. Saya dengar ada orang kata sampai tengah malam je. Itu pendapat, itu tak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, waktu isyak tamatnya sampai habis subuh. Sampai habis subuh. Baik. Selesai. Bila dah habis isyak tadi, bila masuk subuh, terbit fajar shadiq. Fajar ni ada dua, tuan-tuan semua. Satu fajar shadiq, satu fajar kazib. Dia mula-mula dia terbit dulu fajar kazib, fajar dusta. Fajar kazib ni dia manjang ke atas. Dia naik ke atas, manjang ke atas. Panjang ke atas. Itu dia panggil fajar kazib. Itu belum masuk subuh lagi. Kemudian dia hilang dalam lebih kurang 5 darjah. 5 darjah perjalanan matahari selepas tu, barulah dia keluar fajar shadiq. Jadi 5 darjah tu biasanya 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. 5 darjah lebih kurang 20 minit. 20 minit selepas daripada fajar kazib, dia akan keluar fajar shadiq. Tanda fajar shadiq ni dia melintang panjang. Melintang, bukan manjang ke atas, melintang. Mu'taridan, melintang. Macam tu. Boleh taiklah kat Google, tengok fajar shadiq, fajar kazib. Dia keluar, tunjuk contoh. Tanya Syekh Google. Kan? Boleh tanya Syekh Google. Baik. Jadi bila terbit fajar tadi, keluar fajar tadi, masuklah waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, bila tamat waktu subuh? Tamat waktu subuh bila matahari keluar. Tulu'us syamsi, bila matahari keluar, dia jenguk sikit keluar, tamatlah waktu subuh. Habislah waktu subuh. Baik. Bila habis waktu subuh, masuk waktu duha bila? Duha bila dia naik kadar 1 galah. Dia naik kadar 1 galah. Daripada kaki langit lebih kurang 1 galah. Berapa 1 galah? 7 hasta. Pada pandangan kita, lebih kurang 7 hasta. Jadi dia naik 7 hasta, masuk waktu duha, dan tamat waktu duha. Bila tamat waktu duha, masuk zuhur nanti. Panjang waktu duha. Daripada waktu tu tadi, sampai waktu zuhur. Jadi untuk senang, ulama' tolong kira kat kita. Antaranya Habib Zain tulis dalam kitab dia At-Taqriratus Sadidah. Jadi dia kata apa? Perjalanan matahari 7 hasta tu, segalah tu, lebih kurang 4 darjah. 4 darjah perjalanan matahari. 1 darjah perjalanan matahari bersamaan dengan 4 minit. Maka 4 darjah darab 4 minit bersamaan 16 minit. Jadi kita tengok di jam kita, jam di masjid ke, takwim ke apa semua, katalah subuh tamat 7.20 ataupun 7.15. Subuh tamat 7.15. Baik, bila masuk waktu duha, ambil 16 minit lagi tambah kepada waktu tadi. 7.15 tambah 16, 7.31. Maka 7.31 masuklah waktu duha. 16 minit setiap hari tuan-tuan tambah daripada waktu syuruq, waktu keluar matahari tadi. Okey, itulah waktu terbit terbit fajar, dan juga tamatnya waktu subuh dengan terbitnya matahari, dan juga waktu duha. Kemudian dia sebut al-ashfaqu thalathatun. Syafaq ni maksudnya mega merah ni ada 3. Mega ni ada 3. Ahmar wa asfar wa abyad. Ahmar merah, asfar kuning, abyad putih.
Al-ahmar, mega merah, maghrib. Masih lagi waktu maghrib. Kalau ada mega merah. Wal asfar wal abyad isya'un. Dan bila mega merah tu hilang, jadi kuning, dah masuk waktu isyak. Gitu. Jadi mega merah itu masih waktu maghrib lagi. Bila hilang mega merah tu, dia jadi kuning. Kuning dah isyak dah. Walaupun dia cerah lagi tapi kuning. Cerah kuning. Itu isyak. Tu. Ataupun putih, mega putih, itu pun isyak. Tetapi sunat kita lewatkan sembahyang sampai mega tu semua hilang. Mega kuning hilang, mega putih pun hilang. Kenapa? Kerana menjaga khilaf Imam Abu Hanifah. Mura'atu li khilafi Abi Hanifah. Kerana menjaga khilaf Abu Hanifah. Kenapa? Abu Hanifah dia kata sembahyang isyak masuk bila hilang semua mega tadi. Merah, kuning, putih semua hilang. Dah gelap semua dah. Baru masuk waktu isyak. Jadi sebab itu kita sunat lewatkan sikit waktu isyak. Waktu isyak sunat. Pertama sekali kalau kita tengok kat luar, tengok masih ada mega putih, mega kuning lagi, kita tunggukan sampai semua tu habis, baru kita semayang. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mega putih, mega merah, mega putih, dah masuk isyak dah. Tapi Abu Hanifah kata tak masuk lagi. Kena semua mega tu. Merah, putih, kuning, semua hilang. Barulah masuk waktu isyak. Sebab tu dia kata apa? Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba asy-syafaqul asfaru wal abyad. Oleh itu sunat dilewatkan sembahyang isyak sehingga hilang mega kuning dan juga mega merah. Mega merah pula, mega putih. Oleh itu sunat dilewatkan sembahyang isyak sehingga hilang mega al-asfar, mega kuning, wal abyad dan mega putih. Sebab apa? Sebab Abu Hanifah kata tak masuk lagi waktu isyak kalau masih ada mega-mega tadi. Tahu mega rembang ke apa? Mega ke? Mega merah, kuning, putih. Baik, habis kemudian insya-Allah malam besok kita masuk membincangkan waktu-waktu yang haram sembahyang sunat pada waktunya. Ada 5 waktu kita haram sembahyang sunat. Jadi dan bukan semua sembahyang sunat, ada sembahyang sunat tertentu saja. Insya-Allah malam besok kita akan bincangkan benda tu dan juga perkara-perkara yang lain lah yang sambungan tentang sembahyang. InsyaAllah malam ni setakat dulu. Kalau ada soalan tuan-tuan tulislah. Saya cuba jawab. Nampak macam ada orang tulis soalan tapi tak tu. Timbul kat mana Okey. Kejap saya tengok soalan. Di sini tak ada. Di sini je ada. Baik, tengok. Bibi Karina. Untuk kaum Hawa tapak tangan macam mana Ustaz? Tapak tangan macam tu juga sama. Masa takbir, Allahu Akbar. Masa takbir ke? Saya ingat masa takbir kot tadi soalan ni. Sama. Hawa ke lelaki ke takbir sama. Ke tapak tangan masa sujud. Jadi saya tak perasan soalan tu untuk tapak tangan sujud ke untuk tapak tangan masa sembahyang. Kalau sujud pun sama. Kena rapat kat lantai, buka semua. Bukan nak kena buka telekung, tak. Kena rapat ke lantai. Yang wajib buka, satu saja, dahi. Jadi kalau muslimat, kalau pakai telekung dia, dahi tak nampak, semua tertutup semua. Ataupun dia semayang pakai niqab, semayang dia pakai niqab. Dan tidak ada darurat untuk dia pakai niqab. Contoh dia semayang di rumah. Ataupun dia semayang di masjid, tapi masjid tu ada tabir. Dia pakai niqab, tutup dahi. Semayang tak sah lah. Okey. Saya ingat tu kot. Baik, ketika tengah sujud,
Dengan 7 anggota rapat ke lantai atau sejadah, kita terangkat sekejap tapak tangan, lutut atau ibu jari. Boleh terbatalkah solat kita? Tak terbatal. Tak ada masalah kita angkat. Cuma 7 tadi kena sekaligus tetap 7-7 sekadar tomak ninah. Berapa minit sekadar ninah tadi? Sekadar subhanallah. Baik, kita dah tetap dah. Semua sekaligus 7. Sekadar masa sebut subhanallah. Lepas tu kita angkat. Tak ada masalah lah. Kita nak baca tasbih banyak kan? 3 kali subhanallah bi'ala wa bihamdi. Kan? Bila dah sebut subhana tu dah cukup tu qadar tamak ninah. Dah sah lah sujud tu tadi. Tetapi kita nak perhabis 3 lagi, tiba-tiba gatal pula terangkat. Itu tak ada masalah. Yang wajibnya tamak ninah tadi. Sekadar minimanya tamak ninah, paling minima iaitu kadar menyebut subhanallah. Itu subhanallah tu lebih kurang 2 saat macam tu. Okey, soalan tu Haji Noh. Ustaz, muslimat masa sujud tangan di belakang terkeluar dari telekung. Maksudnya, adakah tangan muslimat harus masuk dalam telekung? Tak, tangan tak ada masalah. Duduk dalam telekung ke luar telekung pun tak ada masalah. Pertama, tangan tu bukan aurat sampai sini. Dia keluar pun tak apa. Yang kedua, yang wajib dibuka tadi adalah dahi sahaja. Kan? Jadi isu tangan duduk dalam telekung ke luar telekung, itu tak timbul isu. Sebab dia tidak masuk di dalam anggota yang wajib dibuka. Jadi anggota yang wajib dibuka adalah dahi saja. Kalau siapa yang ada kitab boleh rujuk balik syarat sujud yang pertama. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Naklah dahinya tadi terbuka, maksyufah, terbuka. Dahi saja. Selain daripada dahi, okey, tak wajib dibuka. Jadi tak timbul isu lah. Tangan ke apa tak timbul isu. Pasal semasa sujud, kalau 2-3 helai menutup dahi, adakah masih sah? 2-3 helai apa 2-3 helai rambut ke? 2-3 helai rambut tu tak apalah, dimaafkan. Sebab kecil sangat. Soalan dari Kahirah. Ustaz Haris Saiful. Kalau bangun buang daun dan ulang sujud semula, adakah ia dikira seperti menambah rukun? Dia tak tambah rukun. Rukun tu tak jadi. Benda tu tak jadi. Kan? Dia tak dipanggil menambah rukun. Cuma dia dipanggil menambah perbuatan solat. Oleh kerana menambah perbuatan dalam solat, maka sunat dia sujud sahwi. Sebagaimana nanti insya-Allah kita belajar antara perkara yang sunat, sebab-sebab sunat kita sujud sahwi. Antaranya ialah menambah perbuatan dalam sembahyang. Okey, menambah perbuatan di dalam sembahyang. Jadi dia kena bangun dan buat semula. Kalau dia tak buat tadi, kan, maka batal sembahyang dia pasal sujud dia tak betul. Okey. Yang kita kata tak boleh tambah pula. Tak boleh tambah tu kalau benda yang kita dah betul, kita pergi buat benda lain. Kan? Contoh kita sebelum daripada sembahyang, kita dah cadang dah dalam kepala kita, pagi ni aku nak baca surah Sajdah. Tapi bukan pagi Jumaat. Aku nak baca surah Sejadah. Aku nak sujud sejadah. Maknanya sebelum dia semayang, dia dah rancang dia nak tambah perbuatan dalam semayang. Tak tambah sujud. Sujud sejadah tu tambahan. Sepatutnya semayang tak ada sujud sejadah. Kan? Tapi bila dia baca, dia rancang dah nak sujud sejadah, maka yang ini batal semayang. Pasal dia menambah apa benda? Perbuatan ataupun menambah rukun dalam semayang. Sebab tu kita tak boleh rancang nak baca surah sejadah. Kalau kita rancang daripada awal-awal, semayang kita batal. Tetapi dikecualikan untuk pagi Jumaat saja. Jumaat tak apa, kita rancang nak baca surah sejadah pun daripada awal lagi kita dah hafal. Malam besok nak jadi imam ni, kita hafal. Tak apa. Untuk pagi Jumaat saja. Tapi untuk semayang lain tak boleh kita rancang. Pasal dia panggil menambah rukun di dalam sembahyang. Itu dia panggil tambah rukun. Baik Kalau apa benda tadi? Kalau sujud atas tangga masjid, kepala tinggi daripada punggung, tak sah. Sembahyang atas tangga masjid, tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab kepala tinggi pada masjid.
Kepala tinggi pada masjid pula. Kepala tinggi daripada punggung. Tak boleh. Sama juga sujud di atas bukit. Betul lah, contoh semayang di tengah bukit pada masjid. Ada gitu ya. Maka dia pun sujud. Bukit naik gitu ya. Dia berdiri ni. Dia pun sujud. Sujud. Kepala dengan punggung dia sama ataupun lebih tinggi lagi kepala daripada punggung. Maka tak sah. Melainkan kalau darurat. Darurat tu bab lain lah. Berdarurat mana tak ada tempat lain dan sebagainya. Kalau tempat lain kena cari tempat lain lah. Tangga masjid ni bukan tempat nak semayang. Banyak tempat lain lagi yang boleh kita semayang. Ustaz Syauki, Ustaz nak tanya, kalau zaman dulu tiada jam berpandukan bayang, tapi kalau hari tu hujan bayang tak ada, macam mana Ustaz? Maka dia kena berpindah kepada maratib awqatus salah, peringkat-peringkat mencari waktu sembahyang. Yang pertama tadi dengan yakin dengan bayang-bayang. Kalau dah tak ada bayang apa semua, maka dia kena pergi ke peringkat yang seterusnya. Peringkat yang seterusnya antaranya dia ijtihad. Ijtihad macam mana? Iaitu contohlah dia baca Quran. Dia kata biasanya aku kalaulah baca Quran banyak ni dah masuk asar. Ataupun dia jenis ada kucing. Kucing dia kalau asar je minta makan. Asar je minta makan. Asar je minta makan. Hari tu gelap. Nak tengok bayang tak ada. Tiba-tiba kucing ni nak makan. Itu boleh dibuat panduan juga. Itu dimasuk dalam kategori ijtihad. Okey, dalam maratib dia ada peringkat-peringkat mencari waktu sembahyang. Itu peringkat nombor 1 lah, tengok bayang tu. Okey. Kiraan masuk dan tamat waktu isyraq. Waktu isyraq ni masuk sama waktu subuh. Waktu subuh pula. Sama dengan waktu duha. Waktu isyraq masuknya sama dengan waktu duha. Waktu duha tadi masuk bila? Masuk bila masuknya 16 minit selepas daripada waktu habis subuh. Subuh habis, 16 minit lagi tambah, masuk waktu duha. Dan juga masuklah waktu isyraq. Tamat waktu isyraq, dia lebih awal daripada waktu duha. Waktu isyraq tamat bila matahari mula panas. Bila matahari mula panas, tamatlah waktu duha, waktu isyraq. Bila matahari mula panas, lebih kurang dalam pukul 10 lah kalau kat Malaysia kita ni. Lebih kurang pukul 10 dia start panas menyising. Masa tu waktu isyraq sudah tamat. Lebih kurang macam tu. Tapi waktu duha dia lambat tamat. Masuk sama dengan isyraq, habisnya sampai ke zuhur. Isyraq masuk sama dengan duha, habisnya awal. Lebih kurang pukul 10 habis. Itu waktu isyraq. Bagaimana fidyah bagi pesakit strok? Adakah perlu digandakan sekiranya masuk tahun ketiga pesakit tinggalkan puasa atau sebab tiada kuasa? Pesakit strok ni dia masuk dalam kategori sakit yang tiada harapan sembuh. Maka dia tak wajib berpuasa. Cuma dia kena bayar denda meraihkan waktu. Meraihkan waktu apa? Waktu puasa tadi, bulan Ramadan tu. Hak waktu. Maksudnya hak bulan Ramadan tadi. Dia tak wajib puasa. Tetapi kena bayar denda kerana apa? Kerana menjaga hak Ramadan. Hak bulan Ramadan tadi. Kerana dia tak puasa. Jadi bayarnya apa benda? Bayarnya setiap hari 1 cupak. Tak ganda. Okey? Jadi setiap hari 1 cupak. Setiap hari 1 cupak. Setiap hari 1 cupak. Dia masuk dalam kategori sakit yang tidak ada harapan sembuh. Bila dia nak bayar, dia boleh bayar dah. Kan? Untuk besok, dia boleh bayar malam ni. Kata besok puasa, dia nak puasa. Masuk maghrib tadi, dia dah boleh bayar dah. Tu. Bayar tiap-tiap hari pun tak ada masalah. Ataupun nak kumpul lamsam 30 hari kemudian nanti pun tak apa. Tapi jangan bayar awal. Tak jadi.
Dia kena masuk waktu dia. Waktu dia masuk bila? Maghrib, malam. Sebab malam, dia kiraan hari kita ni, dia malam dulu baru siang. Macam malam ni, dia panggil malam Isnin. Jadi untuk puasa hari Isnin, malam ni dah masuk waktu dia. Jadi boleh bayar dah untuk besok. Untuk puasa hari Selasa, yang dia tak puasa, dia tak boleh bayar lagi. Tunggu masuk maghrib hari Selasa. Ataupun dia lewatkan bayar pun, bayar sampai bila? Sampai habis 30 hari pun tak ada masalah. Hari malam raya tu, dia kumpul 30 hari, 30 syukur. Dibayarkan kepada sesiapa. Yang dia nak lah. Yang penting asnaf lah, fakir miskin. Itu. Jadi dia seteruk, tak puasa tak apa. Pasal dia tak wajib puasa, kerana syarat wajib puasa itu mampu berpuasa. Dan dia masuk dalam kategori sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ada pesakit yang ada harapan sembuh, yang tu memanglah. Contoh sakit apa? Demam. Demam tu ada harapan sembuh. Yang ni tak boleh bayar fidyah. Yang ni kena bayar apa? Dia kena tunggu sihat dan qada puasa tadi. Okey, insya-Allah. Kalau sujud atas kain telekung, serban dan sebagainya, apa hukumnya? Dah sebut tadi. Masa saya terangkan tadi, dah sebut, tak boleh. Dengan syarat ekor serban dan juga kain telekung tadi bergerak dengan gerak kita. Itu syaratnya. Jadi ekor serban ada dua jenis. Ada ekor serban yang pendek. Pendek macam ni, bila kita gerak, dia bergerak. Yang macam ni tak boleh. Ada ekor serban yang panjang, saya sebut tadi. Yang panjang, bila kita gerak, dia tak bergerak, tak apa. Jadi dia punya formula, dia punya kaedahnya, benda itu bergerak tak kalau kita gerak. Kan? Kalau dia tak bergerak, tak ada masalah. Macam benda ni dia bergerak. Bila saya gerak, dia bergerak. Ni sujud atas benda ni tak boleh lah. Sesuatu yang bergerak apabila kita bergerak, maka tak boleh sujud atas. Termasuklah rambut kita yang panjang. Cuma kalau selai, dua helai tu, sikit tu tak apalah. Okey, soalan lain? Kita terlupa sujud sahwi, terus bagi salam. Boleh dibuat lepas kita bagi salam ke? Baik, kalau kita terlupa sujud sahwi, sebelum pada tu saya nak sebutkan sujud sahwi ni hukum dia sunat saja. Dia tak wajib. Kalau kita tak sujud pun tak apa. Hukum sujud sahwi tu sunat. Baik, sekarang ni kita terlupa sujud sahwi. Sampailah kita dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak sujud sahwi. Boleh tak boleh kita nak sujud sahwi? Bergantung kepada keadaan lepas kita bagi salam tadi. Adakah lama ataupun baru? Okey, satu. Ataupun adakah kita dah batal air semayang? Dah berhadas atau belum? Okey. Kalau dah baru dan belum batal air semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Lepas tu kita pula jadi imam lah, katalah. Orang belakang bagi tahu, "Mam, tak sujud sahwi." Dia cakap macam tu, sikit je percakapannya, dimaafkan. Kita pun terus niat dalam hati masuk balik semayang, niat dalam hati masuk balik semayang, maka terus sujud sahwi dua kali sujud, kemudian bagi salam balik. Boleh niat masuk semayang balik. Niat dalam hati masuk ke semayang balik. Tak perlu takbir, tak perlu, niat je. Lepas tu terus sambung, nak buat apa? Nak sujud sahwi, terus sujud sahwi. Kemudian bagi salam balik. Mana kita masuk balik semayang, nak keluar kena bagi salam balik lah. Kalau dah lambat, contohnya lepas balik ke rumah makan nasi, baru tinggal tadi tak sujud sahwi, maka tak ada. Semayang tu pun dah sah. Pasal sujud sahwi itu sunat. Sujud sahwi itu benda sunat, semayang pun dah sah, dan tidak boleh lagi sujud sahwi. Habis dah tamat waktu. Okey. Okey, Muhibbul Quran. Ini persatuan pencinta Al-Quran. Tuan-tuan semua yang tengok komen ni, ini Muhibbul Quran, persatuan Muhibbul Quran, persatuan pencinta Quran. Kerja khusus Muhibbul Quran ni ialah melupuskan Al-Quranul Karim, mushaf-mushaf Al-Quran yang tidak diguna pakai lagi. Jadi tuan-tuan boleh like lah page Muhibbul Quran ni. Ni yang kat komen tu, Muhibbul Quran. Saya salah seorang penasihat syariah Muhibbul Quran ni. Baik, soalan daripada Setiausaha Agung kita ni. Selepas imam beri salam solat isyak berjamaah, beberapa makmum terus tegur
bahawa imam telah kekurangan satu rakaat. Semasa solat tiada yang tegur. Apa yang sepatutnya dilakukan? Sama. Kalau baru dan cakap tadi sikit, itu boleh niat masuk balik ke dalam sembahyang. Niat masuk balik dalam sembahyang dengan syarat baru je, sekejap je, tak lama. Dan yang kedua, belum batal lagi sembahyang. Kalau terbuka aurat, berpaling daripada kiblat, itu dimaafkan. Itu tak ada masalah. Okey, dia pun terus niat masuk sembahyang, sambunglah sembahyang dia satu rakaat lagi. Kemudian baca tahiyat akhir. Lepas baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam, sunat dia sujud sahwi. Sunat imam tak ada sujud sahwi. Dan orang belakang pun ikutlah. Cuma itulah masalah nak kontrol orang belakang tu. Kan? Dia orang tak faham. Kita tuan-tuan semua, kita masuk balik semayang, sebab semayang tadi dah bercakap banyak, tak boleh. Dia dimaafkan sikit bercakap pasal kita seolah-olah dalam semayang lagi. Bercakap sikit, okey, dimaafkan. Jadi percakapan tu jangan banyak. Banyak tu kata ulama jangan sampai 6 kalimah. Contoh jemaah kata, "Mam, kurang satu rakaat lah." "Mam, kurang satu rakaat, baru 4." Itu dibenarkan. Jangan pula terima jawab, "Kurang satu rakaat. Pasal apalah awak tak bagi tahu saya ni kurang satu rakaat?" Sepatutnya dia pula berceramah. Habis tak boleh buat apa, kena sembahyang semula. Jadi tu imam pun kena pandai. Kan? Kalau nak marah pun tunggu lepas ni lah. Okey, jadi dia kata, kalau makmum kata, "Mam, kurang satu rakaat." Imam tak payah buat apa pun. Kalau dah pusing ke kiblat tadi, kalau dah lari kepada kiblat, terus pusing masuk kiblat, niat sembahyang, niat sambung sembahyang, duduk di tempat yang terakhir dia duduk tadi, niat masuk sembahyang, kemudian sambung berdiri. Allahu Akbar. Baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, baca tahiyat akhir, lepas baca tahiyat akhir, sujud sahwi, sunat sujud sahwi ni, tak sujud pun sah sembahyang, sujud sahwi 2 kali, lepas tu bagi salam. Itu cara dia. Okey? InsyaAllah. Contoh niat masuk balik solat macam mana, Ustaz? Kita hadirkan dalam hati kita, kita ingat dalam hati, kita masuk balik ke dalam sembahyang. Kita niat dalam hati kita, kita ingat. Tak adalah perlu kita berlafaz, saja aku masuk balik dalam sembahyang kerana Allah Ta'ala. Tak apa. Kalau nak sebut macam tu pun tak apa dalam hati. Tapi tidaklah semesti macam tu. Ingat dalam hati kita masuk balik sembahyang, jadi. Dia niat ni makna mahu, kita mahu. Macam kita keluar dari rumah, kita nak pergi ke kedai, kan? Mahu, kemahuan kita pergi kedai. Kita mahu pergi ke kedai. Kita keluar ke rumah, nak pergi ke mengetih. Mengetih tak boleh PKP ni. Lama dah tak mengetih kedai mamak ni, ya. Baik. Kita keluar nak pergi mengetih tu, kita tak perlu niat saja aku nak pergi mengetih apa. Makna kehendak kita nak pergi mengetih tu, ya tu, nak pergi mengetih. Ada rasa dalam hati tu. Jadi samalah, ada rasa nak dalam hati tu, itulah dipanggil niat. Ustaz malam top form ceria. Okey Ajenuh, bila nak belanja tu? Makmum yang tegur tu batal tak solatnya sebab yakin imam tak cukup rakaat? Atau makmum yang tegur tu batal atau tak solatnya sebab yakin imam tak cukup rakaat? Dia tak batal. Sebab dia pun tegur tu dalam keadaan dia tak tahu. Tetapi kalau dia tahu tu imam tu tak cukup rakaat, dia tak boleh bagi salam. Ini kes ni dia tahu. Sebabnya yakin imam tak cukup rakaat. Dia tak boleh. Kan? Jadi makmum yang yakin tu imam tu tak cukup rakaat, dia tak boleh ikut tu imam tadi. Kan? Jadi siapa yang yakin kata tu imam tadi tak cukup rakaat, dia yakin. Maka bila dia tegur, bila dia tu imam bagi salam, dia tak boleh ikut tu imam bagi salam, dia kena tambah satu rakaat. Ini orang yang tegur tadi ni, orang yang dia pun tak pasti. Mam, tak cukup rakaat rasanya. Imam Sulah kata, ya. Okey. Macam khabar mutawatir lah, kan. Dia pun tambah rakaat. Dia pun baru teringat tak cukup rakaat, dia pun tambah rakaat. Tetapi bagi makmum yang ingat, yang tahu, yang yakin imam tadi tak cukup rakaat, makmum tadi tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab kita tak boleh
dalam keadaan kita pasti rakaat kita 3, contoh Zuhur 3, kita bagi salam, mana boleh? Zuhur tu 4, imam bagi salam, dia terlupa, dia dimaafkan, tak apa dia. Kita ni yang tak bolehnya, pasal apa? Kita bagi salam baru 3, pasal kita tahu. Okey? Yusuf kata, pernah kena, susah ni, lah solat semula. Ya payah. Hukum tu macam tu lah, tapi nak kontrol jemaah tu agak susah lah. Bila kita nak cakap tu, dah jadi banyak bercakap pula. Dah banyak bercakap, tak boleh lah. Dia percakapan yang sikit saja dibenarkan. Okey? Jadi, cara yang mudah lah, sembahyang semula lah, itu ialah. Cuma silap makmum tu. Makmum kalau dia pasti imam tu tak cukup rakaat, dia kena tegur dalam sembahyang. Subhanallah, kata dia. Kan? Jadi kalau dia imam tetap tak buat ataupun dia tak tegur, imam tetap buat 3 rakaat saja, tak cukup isyak tadi. Jadi makmum yang tahu bahawa imam tadi tak cukup, dia tak boleh bagi salam bersama dengan imam. Kalau dia bagi salam, hukumnya haram. Sebab isyak 3, tak boleh. Itu dia punya kaedah dia. Sama juga kes, kalau makmum bangun ke rakaat kelima, kita tahu imam bangun ke rakaat kelima, kita tak boleh ikut. Pasal benda salah, kita duduk je lah. Kita tegur, subhanallah. Imam tetap keraskan nak bangun ke rakaat kelima juga. Adakah kita kena mufaraqah? Tak kena mufaraqah. Sebab apa tak kena mufaraqah? Mungkin imam, dia ada silap apa semua, dia buat tu kerana terlupa ke apa semua. Kita tunggu je lah. Kan? Tidak wajib mufaraqah. Nak mufaraqah tak ada masalah. Cuma tidak wajib mufaraqah. InsyaAllah tak ada dah soalan kot. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Sambungan pada waktu-waktu yang diharamkan solat. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaat setakat ini dahulu untuk malam ni. Kita pun dah banyak jauh lewat dah masa ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.